Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mujurlah ingatan Datuk itu. Sedia dipatuhi oleh Haji Salim. Ia tetap bersikap tenang. Serangan mata parang dari Daud dapat dielakkannya dengan mudah. Tetapi Daud terus mengasak dan menyerang. Dia tidak nampak penat pun. Makin lama makin bertambah pula tenaganya. Seluruh badan Daud terus dibasahi oleh peluh. Haji laknat. Pekik Daud sambil melompat tinggi ke arah Haji Salim. Daud melepaskan tetakan pancung ke arah leher Haji Salim. Cepat-cepat Haji Salim merebahkan badannya. Mata parang panjang singgah di papan dinding dan terus melekat di situ. Daud menarik parang panjangnya dan papan dinding pun terkopak. Dia berpusing ke kanan lalu melakukan serangan kilat. Haji Salim mula terdesak. Ruang untuknya bergerak bagi mempertahankan diri begitu terhad. Daud mahu menggunakan kesempatan itu untuk menamatkan riwayat Haji Salim. Dalam keadaan yang terdesak itu, Haji Salim masih berjaya menepis serangan dari Daud. Haji Salim berjaya mengguling-gulingkan badannya hingga beralih tempat ke arah pintu keluar. Bila sampai di muka pintu, Haji Salim segera bangun untuk lari keluar. Dalam masa itu, Daud melepaskan satu tetakan yang tajam ke arah perut Haji Salim. Waktu Haji Salim mahu mengelakkan serangan itu, mata parang di tangan Daud sempat jatuh ke bahu kanan Haji Salim. Saya lihat darah membuak keluar dari pangkal bahu kanan Haji Salim itu. Daud terus ketawa, ngehaha, sambil menjilat-jilat kesan darah Haji Salim yang melekat di mata parang panjang. Waktu Daud asyik menjilat-jilat darah itu, Haji Salim menerpa ke arah Daud. Daud ditolaknya hingga jatuh. Datuk keluar dari bawah pelantar dan terus merampas parang panjang dari tangan Daud. Kau dah melampau ni, jerkah Datuk pada Daud yang terkial-kial mahu bangun. Haji Salim segera mengambil kain untuk membalut luka di lengannya. Saya pun melangkah ke dalam ruang kerja Haji Salim. Kenapa ini kau lakukan pada aku, Daud? Haji Salim renung muka Daud. Saya lihat muka Daud terus, lihat si Daud ni terus membisu. Dia berdiri kaku sambil menggigit bibirnya. Datuk terus menghampiri dan Daud berusaha dengan sedaya upaya menjauhkan dirinya dari Datuk. Jerit Daud lalu menumbuk pangkal tengkuk Datuk. Datuk terjatuh. Daud menyambar parang dari tangan Datuk dan terus bertempik dengan sekuat hatinya. Daud terus keluar dari ruang tempat kerja, berlari dalam panas yang terik. Suara tempikan Daud mengejutkan penduduk kampung Mandi Upih. Sambil berlari, Daud terus memarang apa sahaja. Dia mengamuk dengan semau-mahunya. Pokok pisang dan rambutan dan manggis jadi mangsanya. Tidak memadai dengan itu, Daud terus membunuh lembu, kambing, ayam serta itik yang ditemuinya. Kita tangkap dia, kata Datuk. Serentak dengan itu, saya dan Haji Salim terus mengikut Datuk memburu Daud yang lari menuju ke Kampung Gaduh. Saya terjungap-jungap dan berhasrat tidak mahu memburunya. Tetapi Datuk tetap memaksa saya. Dari Kampung Gaduh, Daud terus memasuki Kampung Bakar Sampah menuju ke Kampung Kilang. Dari Kampung Kilang, dia terus mengamuk hingga ke Ulu Licin dan akhirnya menghilangkan diri dalam hutan di Ulu Licin. Saya, Haji Salim dan Datuk kembali ke tempat asal. Sebaik saja kami sampai di rumah Haji Salim, orang-orang kampung sudah pun berkumpul. Mereka ingin mengetahui apa yang terjadi. Haji Salim terus memberikan penjelasan dengan terperinci. Selesai Haji Salim bercakap, Datuk pula mengambil peranan memberikan penerangan selanjutnya. Saya lihat, baik Datuk maupun Haji Salim tidak membocorkan rahsia diri Daud yang mereka ketahui. Mereka tidak memburuk-burukkan Daud. Mereka sekadar berkata bahawa Daud ni jadi demikian kerana fikirannya terganggu dengan kejadian yang berlaku di kampung. Usahlah bimbang. Baliklah ke rumah masing-masing dan teruskan kerja macam biasa. Beritahu Datuk pada mereka. Semuanya menganggukkan kepala tanda setuju.
Kami harap kalau ada hal-hal yang buruk, segeralah bagi tahu kami ya. Kami ni tak mahu anak-anak dara sunti kami jadi korban orang yang tak tentu pasal. Secara mendadak salah seorang daripada mereka bersuara. Orang yang bersuara itu adalah seorang lelaki tua yang sudah pun berusia kira-kira 80 tahun dan memakai tongkat. Mana yang kami tahu kami akan kabarkan. Mana yang kami tak tahu, kita serahkan saja pada Allah. Semoga Allah akan melindungi kita semua. Balas Haji Salim dalam nada suara yang lembut. Orang-orang kampung berpuas hati dengan jaminan itu. Mereka pun bersurai. Anehnya, tak ada seorang pun yang bertanya tentang lengan kanan Haji Salim yang berbalut. Mungkin mereka tidak nampak ataupun perasan dengan apa yang ditanggung oleh Haji Salim. Satu hal yang pasti, sama ada Datuk atau Haji Salim telah merahsiakan kemampuan diri masing-masing di mata orang kampung. Bagaimana dengan luka tu? Masih terasa ke bisa dia? Tanya Datuk pada Haji Salim bila keadaan suasana sekitar beransur aman. Tak apa, esok sembuhlah. Malam ni saya cuba rawat sendiri, jawab Haji Salim dengan tenang. Kalau macam tu, biarlah kami pulang dulu ya, ujar Datuk. Silakanlah, tapi Haji Salim tidak meneruskan kata-katanya. Dia termenung panjang sambil menatap batang tubuh Datuk dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Melihatkan keadaan Haji Salim yang lain macam itu, Datuk terus mengajukan pertanyaan. Kenapa ni Haji? Saya terasa badan kurang sedap. Terasa tiap sendi berdenyut-denyut. Agaknya bisa parang panjang tu. Bukan. Kalau bukan tu, apa pula? Setiap kali saya teringatkan Daud dan gurunya, badan saya terasa sakit. Kepala terasa berpusing. Bukan apa-apa tu. Darah tu terlalu banyak keluar. Boleh jadi betul. Boleh jadi tidak dengan cakap awak tu. Terpulanglah pada awak, balas Datuk. Mereka ketawa serentak dan saya cuma tumpang senyum saja. Kampung kita ni dalam bahaya, maka berhati-hatilah. Lepas solat Zuhur dan Asar, saya nak jumpa awak. Haji Salim menyambung perbualan yang terputus. Jumpa dekat mana? Dekat surau ataupun rumah saya? Di rumah awak. Ada rahsia yang saya nak cakapkan. Tunggu saja dekat rumah. Baiklah. Saya dan Datuk pun mengatur langkah. Panas yang memancar terik menikam ke kulit muka hingga terasa pedih. Awan kelihatan putih bersih berarak di dada langit. Angin yang bertiup cuma mampu menggerak-gerakkan dedaun, tetapi tidak berjaya mengurangkan rasa panas pada diri saya. Saya terus berjalan mengikuti Datuk sambil mata meliar memandang ke kiri dan ke kanan, melihat burung merbah dan murai melompat di dahan. Kepala saya terus menggambarkan wajah Guru Daud. Aneh, setiap kali saya cuba membayangkan bentuk wajah gurunya, bulu tengkuk saya meremang. Dan saya merasakan semacam ada orang yang memerhatikan langkah saya dalam perjalanan. Saya terus tak berani mengingati nama Daud dan gurunya itu. Nenek memujuk saya sebagai orang yang rajin. Memang leceh bila nenek memberitahu saya upahnya akan dibayar selepas musim menuai. Saya dan nenek terus bertengkar kecil. Tetapi saya merasakan pertengkaran kecil itu menguntungkan saya. Sebabnya, lepas bertengkar, nenek menaikkan upah dari RM5 menjadi RM7. Nenek terus bayar tunai tanpa mahu menanti musim menuai. Ada syarat yang nenek kenakan. Syaratnya bukan susah. Lepas solat asar nanti, saya dimestikan membelah 7 batang kayu getah untuk dijadikan kayu api. Masa itu wang RM7 cukup tinggi nilainya, sama dengan nilai RM15 sekarang. Untuk makluman RM15 sekarang ni pun ikut pada zaman penulis ni pun berapa ni, 80-an, 90-an. RM5 tu dengan zaman sekarang ni, kita yang sedang dengar ni, rasanya dah berapa? Saya silap RM30 bah. RM50 bah. Lebih kurang lah. Saya boleh membeli baju, seluar dan sepasang sepatu getah Fung Kiong bertapak tebal, atau saya boleh pergi ke Bandar Taiping menonton filem Melayu dan tidur di hotel kelas rendah. Kau pergi solat dulu, lepas solat selesaikan kerja tu, ujar nenek. Tanpa membuang masa, saya terus mandi dan mengambil wuduk. Bila saya masuk ke ruang tengah, Datuk sudah pun menanti.
Dia menjadi imam dan saya menjadi makmumnya. Setelah memberi salam yang terakhir, saya hulurkan tangan pada Datuk untuk bersalam. Waktu itu saya terlihat ada seorang lelaki duduk di sisi saya. Dia juga menghulurkan tangan untuk bersalam dengan Datuk. Saya tak tahu dari mana lelaki itu datang. Dia memakai pakaian serba hijau dan serban hijaunya terikat kemas di kepala. Saya yakin orang inilah yang muncul di hadapan Datuk kira-kira sebulan yang lalu. Saya tak hiraukan dia. Datuk menyambut salam dari saya. Dada saya berdebar kerana Datuk tidak terkejut dengan kehadiran orang itu. Datuk menyambut salam darinya. Tetapi bila telapak tangannya mahu menyentuh telapak tangan Datuk, cepat-cepat orang itu menarik tangannya dan terus menyembunyikannya ke dalam saku baju. Orang itu memalingkan mukanya ke arah lain, tidak mahu menentang wajah Datuk. Orang itu lebih senang melihat sinar matahari yang beransur reda di luar. Kau benar-benar mahu menjahanamkan aku. Orang itu bersuara dengan tenang, tanpa merenung wajah Datuk. Bila dilihatnya Datuk tidak mengindahkan cakapnya, dia terus menyapu mukanya dengan telapak tangan kanan. Datuk terus membaca doa hingga tamat. Jangan begitu, akibatnya buruk. Tambah orang itu lagi. Maksud kamu? Soal Datuk. Kau menyeksa anak murid aku. Siapa anak murid kamu? Daud. Daud? Ulang Datuk dengan rasa yang gugup. Ya, itu saja yang aku mahu ingatkan kamu. Aku nak balik ke Ulu Kelubi. Orang itu segera bangun, melangkah ke pintu. Berdiri di situ sejenak, merenung ke dalam rumah. Dia terus memijak anak tangga. Dalam beberapa minit sahaja, orang itu hilang dari pandangan saya dan Datuk. Datuk terus menemui nenek. Mereka bercakap seketika. Datuk kembali ke ruang tengah mengenakan baju putih ke badan. Dia sarungkan seluar warna kelabu. Tanpa menegur saya, Datuk pun turun dari rumah. Saya pun segera menemui nenek. Datuk tu nak ke mana, nenek? Katanya nak pergi ke kampung Ulu Kelupi. Apa pula halnya tak diberitahu aku ni? Saya nak ikut. Jerit saya lalu meninggalkan nenek. Datuk terus saya buru. Datuk singgah di rumah Haji Salim sebentar. Dilihatnya Haji Salim terbaring di atas pelantar. Datuk rasa badan Haji Salim. Ternyata badan Haji Salim ni panas. Keliling lengannya yang kena parang mulai membengkak. Haji Salim tidak dapat menggerakkan tangannya lagi. Badan aku tak berapa nak sihat. Engkau seorang sajalah pergi ke kampung Ulu Kelubi, jumpa dengan Lebaidin. Cucu kamu tahu rumah dia. Ujar Haji Salim sambil merenung ke arah saya. Datuk menganggukkan kepala. Dia tidak mengeluarkan sepatah perkataan pun untuk saya. Tetapi, dari keredipan mata dan air mukanya, saya yakin yang Datuk merestui saya untuk mengikutinya. Kami terus ke rumah Lebaidin. Saya terus memperkenalkan Datuk dengan Lebaidin. Mereka terus bercakap penuh mesra. Ada juga nasihat tertentu yang disampaikan oleh Lebaidin pada Datuk. Semuanya didengar oleh Datuk dengan teliti. Hati-hatilah dengan orang tu. Saya ni tak boleh melihat rupanya. Tetapi setiap kali dia bercakap dengan saya rasa dia tu bukan sebarang orang. Banyak ilmu salah yang dimilikinya. Terang Lebaidin. Saya ni bukan apa-apa. Saya cuma nak berjumpa dan bercakap-cakap panjang dengannya. Jawab Datuk. Kalau niat awak baik, Allah pasti menyebelahi awak. Saya berdoa, Allah akan melindungi saya. Suara Datuk merendah. Kami pun terus meninggalkan rumah Lebaidin. Saya dan Datuk terpaksa meredah kebun getah yang cukupnya luas. Pokok getah tua yang berbatang besar masih lagi mampu mengeluarkan susu getah yang banyak. Daunnya kelihatan menghijau serta bergoyang-goyang ditolak angin petang. Kulit buah getah berserakan di atas rumput. Pot-pot getah bertaburan di pangkal pokok getah. Langkah Datuk cukup cepat.
Dia kelihatan bagaikan tidak menghadapi masalah memijak ranting dan kayu yang lintang pukang di celah-celah nirai getah. Saya terpaksa melangkah dengan hati-hati. Silap langkah, saya pasti akan tersepak tunggul ataupun akar yang merayap di bumi. Berjalan di celah-celah nirai pokok getah terasa amat seronok. Cahaya matahari tidak menjamah muka kerana dihalang oleh dedaun getah yang lebat dan berlapis-lapis. Saya dan Datuk sampai ke kepala sawah. Dari situ kami melihat ke arah sebuah pondok lama yang terletak di tengah-tengah sawah. Pondok itu didirikan di atas bidang tanah yang agak tinggi dari permukaan sawah. Kawasannya agak luas. Ada pokok kelapa gading yang berbuah lebat di samping beberapa batang pokok rumbia. Untuk ke pondok lama tersebut, kami ini terpaksa melalui batas yang sempit dan memanjang. Di kiri kanan batas yang penuh dengan pokok-pokok padi yang baru bunting. Anak-anak ikan haruan dan keli berlari liar di celah-celah padi. Angin yang bertiup membuatkan air dalam sawah bergelombang. Saya dan Datuk terpaksa memijak batas dengan teliti serta mengimbangi badan. Kalau tidak pandai mengimbangi badan, pastilah jatuh ke dalam pohon padi. Seluruh badan akan basah terkena air sawah. Lumpur sawah akan masuk ke dalam mata. Saya menarik nafas panjang kerana berjaya sampai ke kawasan pondok lama. Saya lihat pintu dan tingkap pondok lama itu tertutup rapat. Rumput pula tumbuh sumbur hingga ke bawah pondok. Saya renung ke arah Datuk yang berdiri di sisi saya. Datuk menganggukkan kepala memberikan isyarat supaya mara ke arah pondok. Saya terus mengikori Datuk hingga ke kaki tangga pondok lama itu. Tanpa disangka-sangka, pintu pondok lama itu terbuka sendiri. Seorang lelaki tua duduk di muka pintu. Bau hapak mula menerkam ke lubang hidung. Tekak saya mula terasa loya dan mahu muntah. Orang tua itu menjuntaikan kaki kanannya. Saya lihat ada tokak di buah betisnya. Beberapa ekor ulat macam ulat nangka jatuh ke tanah. Ulat yang masih lagi lekat di tokaknya terus bergerak-gerak memakan daging buah betisnya. Memang menggelikan melihat ulat-ulat hidup yang jumlahnya bukanlah sedikit yang bergerak. Saya tergamam bila orang tua itu mengambil ulat-ulat yang jatuh atas tangga lalu menaruh kembali pada tokaknya. Apa hajat? Tanyanya pada Datuk. Tadi kita berjumpa, tapi tak puas. Pasal itulah saya datang lagi ke sini. Oh, awak salah orang. Tidak. Awak yakin? Saya yakin. Awaklah yang datang ke rumah saya dan sembahyang bersama. Mendengar cakap Datuk itu, orang tua tersebut terdiam. Wajahnya yang kasar dan keras, penuh dengan parut berubah menjadi pucat. Memang, kalau direnung wajah orang tua itu lama-lama, terasa seram sekali. Sepasang matanya kelihatan besar. Kiri dan kanan di bawah kelopak matanya ada kulit tumbuh yang berlapis-lapis. Kulit itu kelihatan lembik. Kulit pipi sebelah kanannya menggerutu dan lembik macam telinga gajah. Manakala kulit pipi sebelah kiri terdapat seketul tahi lalat hitam sebesar telur ayam. Tahi lalat yang melekat di pipi macam terjuntai-juntai. Bila dia bergerak ke kanan atau ke kiri, tahi lalatnya itu kelihatan terbuai-buai. Di bawah dagunya pula tumbuh daging tebal yang berair dan parut kelihatan di mana-mana atas kulit mukanya itu. Bibir atas dan bibir bawahnya tebal. Hidungnya dempak dan besar. Sebelah keningnya pula tidak berbulu. Sial. Pekiknya lalu menutup pintu. Datuk dan saya berpandangan. Matahari petang bertambah condong. Angin terus bertiup sepoi-sepoi bahasa. Dedaun kelapa melentuk ke kiri, melentuk ke kanan, mengikut arahan tiupan angin. Ya, aku datang. Saya dan Datuk pusing badan ke kiri. Di situ muncul seorang lelaki berpakaian serba hijau. Dia memberikan salam pada Datuk. Segera Datuk menjawabnya. Orang itu tersenyum. Sudahlah Kamal, kau jangan nak memperdayakan aku lagi. Datuk segera menyingsing lengan. Saya pula terus lagi ke pangkal pokok kelapa. Sandarkan badan di situ. Mana murid kamu yang membuka rahsianya? Kau perdayakan mereka. Kau pura-pura mengajar agama dan silat. Ajaran agama yang kau bawa bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar.
Kau tak mengajak mereka pada kebaikan. Kau mengajak mereka pula kepada jalan kejahatan untuk kepentingan dirimu. Kau silap, kawan. Aku tak silap, Kamal. Kau memang orang yang tahu tentang agama dan mempelajari agama secara mendalam. Sayangnya kau jadikan agama sebagai alat untuk memenuhi kemahuan kamu. Buktinya, tak payahlah aku terangkan. Kau kemari kerana mencari aku untuk membalas dendam. Banyak rancangan kau yang telah aku gagalkan. Ya, jawab orang itu. Serentak dengan itu, pakaian hijau yang membalut tubuhnya terbuka dan badannya terus dibalut dengan pakaian serba hitam. Di kepalanya terletak tanjak berwarna hitam. Kain sampingnya juga hitam. Kaki seluarnya kecil dan agak singkat. Dia berdiri berpeluk tubuh macam seorang pendekar. Dia pakai pakaian 2 lapis. Tapi macam mana dia buka pakaian hijau di badannya tu? Hati saya tertanya dan terus berubah tempat. Dari pangkal pokok kelapa, duduk pula di anak tangga. Saya menarik nafas dengan tenang. Saya tahu sebentar lagi saya akan menyaksikan satu pertarungan yang hebat. Alang-alang menyeluk pekasam. Biar sampai ke pangkal lengan, kata orang itu sambil merenung ke arah sebatang pokok pisang dara. Tiba-tiba pokok pisang dara itu patah 2. Orang itu memperlihatkan kemampuan kuasa matanya di hadapan Datuk. Tidak memadai dengan itu, dia renung ke arah seekor tupai yang sedang melompat dari hujung dahan mempelam menuju ke hujung pelepah rumbia. Tupai itu jatuh atas tanah, menggeletek tidak tentu arah dan terus mati. Melihatkan kehebatan yang diperlihatkan oleh orang itu, saya rasa Datuk bukanlah tandingannya. Ilmu kebatinan yang dimilikinya sungguh hebat sekali. Saya segera menghampiri Datuk. Saya mengajak Datuk pulang. Bagi saya, kalau dengan Daud pun Datuk kalah, betapa pula dia akan menentang gurunya. Saya tidak mahu melihat Datuk yang saya sayangi ini kalah untuk kali yang keduanya. Bukanlah zamannya untuk Datuk beradu kekuatan lagi. Usianya pun kian bertambah tua. Pulanglah saja, Tok. Kau diam. Orang pengecut bukanlah keturunan aku. Tengking Datuk. Saya termangu-mangu bila ditengking begitu. Kamal terus memperlihatkan kemampuannya lagi. Dia membuka langkah silat sambil menarik kaki seluarnya yang menyimpan tokak. Anehnya, tokaknya memang tidak kelihatan. Kakinya tetap elok macam kaki orang biasa. Tidak ada tokak, tidak ada ulat macam ulat nangka tu. Kamal membengkokkan badannya. Kedua belah tangannya dibuka lebar-lebar. Dia terus melompat separas dengan pucuk padi. Dia berjalan dan bersilat atas pucuk-pucuk padi yang menghijau. Tidak ada pokok padi yang patah atau daunnya yang relai. Keadaan Kamal itu seperti orang yang memperlihatkan senaman aerobik. Dari atas pucuk-pucuk padi, Kamal melompat lagi. Kali ini dia berada di awang-awangan, terus membuka silatnya. Dia seolah-olah seperti orang yang terbang bergerak ke sana, bergerak ke sini di udara dengan bebas. Tiba-tiba, Kamal menghilangkan diri. Bagaimana? Katanya dengan muncul dari arah belakang saya. Kali ini badannya diselimuti dengan kain hitam. Cuma bahagian mukanya sahaja yang kelihatan. Bila saya melihat keadaan begitu, saya teringat orang yang berjubah hitam di kubur lama. Suaranya juga macam suara orang di kubur lama. Datuk segera menoleh ke arahnya. Kamal mendepangkan kedua belah tangannya. Dari celah-celah kain hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya, keluarlah beberapa ekor ulat dan lipan, merayap atas kain hitam tidak tentu arah. Syaitannya cukup kuat ni, kata Datuk sambil menggigit bibir. Saya terdiam dan terus merenung ke arah tingkap pondok yang terbuka dengan sendirinya. Di situ saya lihat Daud tersengih. Dia melontarkan sebatang kayu ke arah Kamal. Kamal terus menyambutnya. Dengan kayu itu, Kamal terus menyerang Datuk. Persediaan kita ni belum cukup ni, Tamar. Mari kita balik, kata Datuk pada saya. Datuk terus meniti batas menuju ke arah kebun getah dengan layu. Saya terpaksa berlari. Dengan laju ni, bukan layu ni. Sayup-sayup saya terdengar suara ketawa Kamal dan Daud. Sebelum matahari berada di puncak bukit, saya dan Datuk sudah pun berada di rumah. Nenek memberitahu Datuk yang Haji Salim sakit tenat. Luka di lengan kanannya terus dihurungi ulat-ulat yang besar. Ulat-ulat itu membiak dengan cepat sekali memakan daging lengan dan menghisap darah Haji Salim.
Badannya tak bermaya, mukanya pun pucat. Beritahu nenek pada Datuk. Tanpa membuang masa, kami pergi ke rumah Haji Salim. Memang benar cakap nenek. Haji Salim terkapar di pelantar di hadapan isterinya. Kita bawa sajalah ke hospital ya. Kata isteri Haji Salim kepada Datuk. Nanti dulu. Ini sihir ni. Mana boleh luka baru ni terus berulat. Ambilkan saya satu baldi air, 7 helai daun limau purut, 7 helai pucuk ubi gajah. Taruhkan semua tu dalam baldi air tadi. Beritahu Datuk pada isteri Haji Salim. Sementara menanti barang-barang yang dipesan itu tiba, Datuk terus memeriksa lengan Haji Salim yang luka. Saya lihat ulat-ulat itu sama panjang dan bentuknya serupa dengan ulat-ulat yang terdapat pada tokak di kaki Kamal. Luka di lengan Haji Salim mula mengeluarkan bau hapak. Haji, seru Datuk. Haji Salim membuka mata dan merenung sayu ke arah Datuk. Terasa bisa seluruh badan? Soal Datuk lagi. Ya, kau usahakan. Ini kerja sihir. Ada orang yang mengamalkan ilmu-ilmu 7 ulat. Orang ni mengamalkan ilmu cendera ular. Semuanya bertuhankan syaitan, kata Haji Salim. Datuk menarik nafas panjang. Barang-barang yang dipesan oleh Datuk pada isteri Haji Salim pun tiba. Datuk terus bersila menghadapi baldi yang berisi air, pucuk ubi gajah dan daun limau purut. Perkara pertama yang Datuk lakukan adalah membaca ayat Fatihah 1000 kali. Kemudian dia membacakan surah Yasin 3 kali berturut-turut. Bersedia Haji. Kami ni nak jiruskan air ke badan. Datuk bangun, lalu menjinjing baldi berisi air. Perlahan-lahan Datuk tumpahkan air ke tubuh Haji Salim yang dimulai dari ubun-ubun kepala membawa ke hujung kaki. Selesai sahaja Datuk melakukan semuanya itu, badan Haji Salim terus menggeletar dan ulat-ulat yang mengerumuni luka di lengannya terus gugur satu persatu atas lantai pelantar.